Warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan belajar chapter baru, chapter 2. Yang mana chapter 2 ni dia related juga dengan chapter 1. Yang mana chapter 1 dia belajar macam mana nak tentukan structure itu determinate, indeterminate ataupun unstable. Okay. So yang ni kita akan terus spesifik kepada trust. So untuk tentukan yang that types of structure tu, you kena hafal lah formula dia macam yang kita dah buat sebelum ni. So untuk chapter 2 ni dia you nak buat analisis untuk statically determinate plane trusses sahaja. Okay. Walaupun nanti dalam contoh mungkin ada soalan yang kita tak cari dulu dia punya task of structure dia. Tapi bila jawab test ataupun final you perlu cari. Okay. So jom kita bermula untuk carikan untuk chapter ni lah. Okay. So learning outcome untuk chapter ni adalah student boleh classify, maksudnya di penghujung chapter ni student boleh classify jenis-jenis plan trust lah. So kita akan tengok jenis-jenis plan trust macam mana. Okay. Yang kedua, student boleh calculate internal forces of member using method of join. So dalam chapter 2 ni ada 3 kaedah analisis untuk mencari daya dalaman dalam trust yang statically determinate. Okay, ada 3 method. Tetapi dalam video ini saya hanya akan fokuskan dari segi introduction ataupun teori bagi chapter 2 sahaja. Sebab saya tak nak you confuse. Sebabnya setiap method tu ada cara-cara beza. Jadi setiap method saya akan buat video setiap method tersebut lah. Dia tak akan combine. So nanti you pun tak akan keliru. Okay. So yang ketiga adalah identify zero force member in trusses. Jadi sebelum kita membuat method iaitu method of cut section, method kedua dalam chapter ini, pelajar ataupun you all perlu faham betul-betul macam mana nak tentukan zero force member dalam trust. Okay, kalau you tak pandai, kalau you tak faham, nanti you akan ada masalah untuk buat method cut section nanti, dan juga method seterusnya inspection method. Okay, untuk method of join ni supposed to be tak ada masalah lah. Okay, that's why dia method yang pertama. Cuma method of join ni cara jalan kerja dia sangat panjang, sangat leceh. Okay, that's why kita belajar dahululah. Kita belajar yang leceh dahulu. Okay, so LO yang keempat adalah calculate internal forces. Internal forces dari dalaman dengan menggunakan cut section. Okay, sebab tu barulah you belajar. Mula you kenal dulu zero force member, baru you boleh buat method of cut section. So yang last sekali adalah method of inspection, method yang paling mudah. Tetapi kalau you tak faham kaedah method of join, susah. So method of join dia related dengan method of inspection. Kalau cut section dia stand alone. Tetapi cut section you kena faham zero force member. Dalam inspection method pun kena check juga sama ada dalam you punya trust tu ada zero force member ataupun tidak. Okay. So content dalam chapter yang ini, bagi keseluruhan chapter, bukan dalam video ni sahaja, keseluruhan chapter adalah classification of plane trust. Okay, classification of plane trust, type of trust, trusses, method of join, zero force member, method of section dan juga inspection method. So untuk video hari ni saya akan cover 2 ini sahajalah untuk hari inilah. So yang method of join dan seseorang tu adalah video yang seterusnya. So yang 2 yang saya cover ni more kepada macam teori lah untuk chapter 2. Okay, teori akan keluar sebab soalan test dan final akan ada objektif, combination antara objektif dan juga subjektif. Okay, first you kena classify plan trust. So dalam plan trust ni kita ada 3 jenis, simple, compound and juga complex. Dan you dan boleh berdasarkan tu you boleh justify lah dia punya determinacy dan juga stability. Okay, so dalam buku asli bila once you dah dapat
dalam buku Asli Hibla tu di bawah tajuk ini, dia classification of plan trust ni dia boleh bagi nama juga sebagai coplanar trust. Okay. So, apa itu simple trust? Simple trust adalah bentuk trust yang berbentuk segitiga. Okay, segitiga yang hampir sama je dia punya bentuk. Simple je. Okay. By adding two element and join to the basic triangle as shown in figure will form trusses of various configuration. So kalau you tengok gambar raja yang ini, okay, you ada member AC, member AB dan juga member CB. Okay, tu jadi simple trust lah, dia stand alone. Tetapi kalau you nak combinekan dia, you tambahkan lagi daya CD pada join D dan juga BD pada join D. So ini akan jadi new member lah. Okay. Begitu juga kalau you nak continue macam dan seterusnya, dia akan jadi new member macam ni lah. DE dan juga BE dengan join DE. Okay. Kalau compound trust macam mana pula? Dia adalah combination dua atau lebih simple trust. Okay. Kalau tengok di sebelah sini, iaitu member AB, BC dan juga AC, ini adalah simple trust. Begitu juga dengan member CE, ED dan juga CD. Dia adalah simple trust. Tetapi, okay, so saya circlekan yang ini adalah simple trust. Okay. Tetapi kalau you tengok pada member BC, CE dan juga BE, ini adalah yang menyambungkan antara dua simple trust yang tadi. So saya letakkan tengah ni. Yang ini adalah yang penyambungan antara dua simple trust. So dia menjadikannya sebagai compound trust. So kalau soalan tanya what is compound trust, you boleh cakap lah dia adalah combination dua ataupun lebih simple trust. Dan you lukiskan contoh. Okay, better lukiskan gambar figure lah. Jadi sebabnya biasa kalau ditanya definition satu tu, kalau melibatkan trust ni, you buat definition dan you lukiskan gambar, itu ada markah. Okay. So compound trust yang kedua, contoh antara compound trust yang kedua adalah, let's say you ada simple trust bagi AB, BC dan juga AC. Sama juga dengan DF, CFE dan juga DE. So ini adalah simple trust. Okay. Tetapi dia telah disambungkan dengan member yang di tengah ini. Okey, iaitu member BF, CD dan juga BD. So yang tengah ni adalah yang menyambungkan two simple trust menjadi compound trust. And then complex trust macam mana pula? Complex trust ni biasanya dia berbeza daripada yang digunakan untuk simple dan juga compound trust lah. Biasanya kalau you nampak trust tu dia ada overlapping member, so itu ada kompleks macam you tengok kat sini. Okay, member yang ini dia ada overlapping. So bila ada overlapping dia jadi complex trust. Okay. So kat sini kita akan tengoklah jenis-jenis trust. Trust ni biasanya dua je, iaitu sama ada bumbung ataupun jambatan. Roof trust or bridge trust. Okay. And then roof trust ni biasanya kita gunakan untuk let's say lah industrial building frame, letak kat ni bumbung ke. So dan daya pada bumbung tu dia transfer ke kolom lah, sama ada kolom tu untuk kayu ke, steel ke ataupun masonry walls. Okay, dinding batu bata. So truss support, truss ni used to support roof, maksudnya memanglah dia untuk truss ni untuk support bumbung atas lah. Okay. Biasanya desainnya ni dipilih berdasarkan berapa lebar, kecerunan dan juga jenis yang digunakan. Okay. Contohlah kalau you nak gunakan bangunan, let's say untuk rumah. Okay, untuk rumah kalau dulu-dulu dia gunakan truss tu gunakan kayu. Okay. So kayu contohnya sekarang kalau kita nak guna pakai kayu mahal. Satu lagi dia berat. So yang sekarang punya penggunaan untuk material bagi roof truss dia banyak gunakan sama ada steel ataupun
bukan aluminium. Sebab aluminium dia mudah bending. So ada material lain lah. So tengok benda-benda itulah untuk dia design. Okay. And then ni adalah reka bentuk bumbung truss yang biasa digunakan, iaitu kita ada King Post Truss. Howe Truss ni sangat famous. Warren Truss ni jarang-jarang lah, tapi biasa juga guna. Pratt Truss ni pun sama, dan juga Finn Truss. Okay, ni yang common lah. So kalau soalan tu minta kamu lukiskan, okay, give 2 example of roof truss. Okay, you kena lukis lah. Okay. Dan kita ada bridge truss. Kalau kita tengok bridge truss, dia punya design hampir tak ada puncak tau, macam tajam macam tu. Okay, let's say macam yang roof ni kan, you nampak dia tajam ni kan, ni tajam. Sebab roof kalau tengok dia considerkan cerun, kecuali Warren Truss. Warren Truss ni dia hampir merata je. Okay, hampir merata. Macam balai. Okay, balai macam kerja kahwin tu kan, yang dulu, zaman dulu tu dia gunakan macam ni. Tapi mostly untuk roof dia ada macam puncak. Compare dengan bridge truss lah. Bridge truss ni dia atas dia flat je. Sebab dah you tengok bridge truss ni dia lebih panjang compare kepada roof truss. Okay. So you ada Howe Truss, you ada Pratt Truss, you ada Warren Truss, you ada Parker, you ada K Truss, okay, dan Baltimore Truss. Okay. So sebelum kita nak design sesuatu truss, kita kena buat assumption dulu. So saya pernah nyatakan sebelum ni, dalam video sebelum ni, di mana dalam truss ataupun anggota kekuda ataupun truss member, okay, ni adalah istilah-istilah yang biasa you akan dengar dalam this chapter lah. Kita akan assume member itu boleh jadi tension ataupun boleh jadi compression. Ia adalah berdasarkan kepada internal load yang dikenakan. Okey. Jadi internal load datangnya daripada, bukan internal, external load yang datangnya daripada support reaction, dia akan transfer ke seluruhan anggota. Okey. So yang ini adalah sign convention lah, ataupun simbol-simbol yang you akan gunakan dalam truss lah. Let's say you ada join di sini. Okey. You tengok pada figure 2.8 dan juga join di sini, di mana anak panah ini dia keluar daripada join. Ini pun keluar daripada join. So bila dia keluar, umpama dia menarik, okey, tension. So dia akan tension lah kat sini. So dia akan jadi tension. Dan untuk daya dalaman bagi member ini, okey, dia akan ke sini lah. Okey, maksudnya dia nak seimbangkan. Let's say lah you ada F1. F1 yang menarik, kena ada daya seimbangkan dia yang di sinilah. So let's say yang ni adalah F2. So dia ada yang menarik, jadi F2. Okey, dia kena seimbangkan supaya condition pada joint yang ini mesti kosong daya dia. Ni pun akan jadi kosong. So untuk analisis truss, you kena pastikan setiap joint pada truss penjumlahan daya mesti kosong. Dan kena ingat juga, dalam truss pada setiap joint tidak boleh ada shear stress ataupun moment. Benda tu tak mungkin berlaku. Sebab apa? Kita beranggapan dia adalah pin, smooth pin. So itu dalam bentuk yang ideal structure lah. Kalau macam ni kalau dia punya daya menuju ke joint ataupun menuju ke joint, so dia akan jadi dia compress. So dia compress, okay. So dia compress, so dia akan jadi compression lah. So ini pun akan daya yang compress dia lah. So ni pun akan jadi kosong, dan juga kosong. So yang ini sama je macam saya lukiskan yang merah ni, yang sebelah ini. Sama je. Okay. So nanti bila you dah lukiskan ataupun bila you dah dapat, you kena nyatakan lah kat sini apa. Sini akan jadi C, ni akan jadi T, tension. Circlekan. Okay. So assumption lain yang kita akan buat ni lah, kita kena classify lah. First kena classify whether dia adalah determinate, indeterminate, seperti yang dinyatakan dalam chapter 1. Saya dah cakapkan sebelum ni kan. So sekiranya dia adalah statically determinate,
Jadi kaedah-kaedah yang ini boleh digunakan. So untuk dapatkan internal forces. Okey. Sekiranya sekiranya thrust yang kamu dapati adalah indeterminate, jadi method ini tidak boleh digunakan. That's why pemahaman bagi chapter 1 sangat penting. Kalau you salah classify, let's say lah sepatutnya soalan itu dia adalah determinate dan you classify dia sebagai indeterminate, kamu akan buat kaedah indeterminate thrust. Dah salah. Okey, untuk assumption lain yang you perlu tahu, yang kita assume yang setiap join tu dia adalah pada smooth pin. Okey. Dan juga setiap daya dan support dia mesti dikenakan pada join sahaja. Okey, pada join sahaja, bukan pada tengah-tengah member. Tak boleh. Dia mesti pada join. Daya tu mesti pada join. Okey. Okey. So habis untuknya part 1. So nanti next video kita akan go through dengan first method, iaitu method of join. Okay, thank you.